Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada yang setia menunggu. Penantian suatu penyiksaan, betul tak? Okey, so seperti yang cikgu janjikan, hari ini, tahun ini pula, ya Allah. Okey, hari ini kita akan belajar subtopik 9.2 iaitu petua kosinus. Okey, sebelum ni awak dah belajar petua sinus. Okey, kita dah belajar petua sinus. Hilang pula. Sinus. Jadi, kalau perasan kan, waktu kita belajar petua sinus ni, kita pakai rumus yang di dalamnya ada sin ataupun ada sin dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi bila kita nak belajar petua kosinus ni, bolehlah kita katakan, kan, kalau kita nak banding kan, sinus dalamnya ada sin. So, kosinus maksudnya dalam rumusnya nanti akan ada cos. So apa bezanya petua sinus dengan petua kosinus? Bila nak pakai rumus yang ada sin, bila nak pakai rumus yang ada cos. Bila? Okey. So kita tengok dulu gambar rajah ni. Dua gambar rajah yang ditunjukkan ni, boleh refer pada buku teks awak, muka surat 251. Okey, awak perhatikan kedua-dua gambar rajah segitiga. Dan dia cakap kat situ macam mana cara nak cari panjang AB. Okey, panjang AB dan sudut PQR. Kat mana duduknya AB ni? AB ni duduk dekat sini. Macam mana nak cari panjang dia ni? Dan juga macam mana nak cari sudut PQR. Kita ambil bucu tengah. Jadi sudut dia berada di Q. Okey. So macam mana nak cari? Boleh tak kita cari dengan menggunakan petua sinus? Kita check. Okey, kita check dulu. Kita buat cross check. Kita tahu bila kita pakai petua sinus, maksudnya kita mesti akan ada sepasang sudut dengan sisi yang bertentangan. And then lagi satu tu sama ada dia ada sudut ataupun dia hanya ada sisi sahaja. Okey, so kita tengok. Kita nak cari AB. Sudut yang bertentangan dengan sisi AB adalah C. Betul tak? Sudut C yang bertentangan dengan sisi AB. Okey, sudutnya ada. Okey, cun. And then kita perhatikan pula untuk sisi AC. Ada tak sudutnya yang bertentangan? Tak ada. Okey, kita tengok BC. Ada tak sudutnya yang bertentangan? Pun tak ada. Siapa yang tak teringat sudut bertentangan ni, meh sini cikgu buat dia punya anak panah. Okey, so sisi AB sudut bertentangannya adalah sudut C. Okey, untuk sisi AC sudut yang bertentangannya duduk di sudut B. Untuk sisi BC sudut yang bertentangannya duduk di sudut A. Jadi nampak tak, dia tak lengkap sebagai satu pasangan. Langsung tak ada maklumat yang lengkap. Langsung kita tak jumpa sepasang sudut dan sisi. Tak ada. Okey, kalau ada sudut tak ada sisi. Ada sisi tak ada sudut. Ada sisi pun tak ada sudut. Okey, so tak boleh ni nak pakai sinus ni untuk gambar rajah yang pertama. Okey, kita pergi pula ke gambar rajah yang kedua. Kita buat benda yang sama. Kalau kita nak cari sudut PQR, kita tengok dia punya sisi yang bertentangan. Okey, ada sisinya, tak apa. Okey, kemudian untuk sisi PQ, sudutnya di R. Tak ada pun maklumat tu. And then sisi QR, sudutnya sepatutnya di P. Okey, sudut yang bertentangan. Tapi pun tak ada maklumat tu. Nampak tak? Kita tak jumpa lagi sekali sepasang sudut dan sisi. Langsung tak ada. Okey, bila tak ada, jadi wujudnya satu petua yang dinamakan sebagai petua kosinus. Okey, petua kosinus ni akan menyelesaikan masalah-masalah yang petua sinus tak boleh bagi. Jadi bila awak jumpa soalan yang melibatkan segitiga ni, awak cek boleh ke tak pakai petua sinus. Cek yang tu dulu. Okey, nak cek boleh ke tak pakai petua sinus, awak cari sudut dan panjang sisi yang sepasang. Jumpa je sepasang maksudnya ada dia punya sudut, ada dia punya panjang sisi yang bertentangan, cun. Dan boleh pakai petua sinus. Kalau tak ada, jadi awak perlu gunakan petua kosinus. Okey, untuk petua kosinus, nampak tak? Dia nampak macam banyak. Tapi tak perlu nak ingat banyak-banyak macam ni. Okey, cikgu tunjuk dulu apa yang banyaknya ni. Okey, first dia kata A, sisi A. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Nampak Sisi A cos sudut A. Okey, perhatikan yang tu. Jadi yang kedua, B kuasa 2. B kuasa 2 duduk kat sini.
Okey, B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. Nampak tak? B cos B. Okey. And then C kuasa 2 pula. C kuasa 2. Okey, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. So, apa yang awak boleh relate? Okey, biasanya kalau awak jumpa dengan petua kosinus, okey, biasanya dia suruh awak cari sama ada salah satu lagi panjang sisi ataupun cari salah satu sudut. Okey, sama ada cari sisi ataupun cari sudut. Itu bila pakai petua kosinus lah. Sama je macam petua sinus tu. Sama ada kita nak cari sisi ataupun kita nak cari dia punya sudut. Okey. Lepas tu, macam juga petua sinus, awak kena cek juga dia punya yang bertentangan. Contohnya, kalau dia nak cari sudut C. Okey. So, pangkal hadapan petuanya adalah sisi C. Tengok sudut C. Okey, pangkal hadapan dia sisi C. Okey, kalau dia nak cari sisi A. Jadi, di dalam rumus pangkalnya adalah sudut A. Okey, dia nak cek sisi A. Okey, tengok sisi A. Okey, dalam rumus akan ada cos A. Nanti kita perhatikan macam mana kita nak buat tanpa tengok langsung rumus. Macam yang petua sinus, cikgu rasa awak dah boleh buat dah sebenarnya tanpa tengok rumus. Ingat tak ingat je lah kan. Okey, kalau yang untuk petua kosinus dalam KBSM memang dia ada bagi rumusnya. Okey, rumus yang ke-13 ni dia bagi. Cuma dia bagi yang atas je lah. A saja, nampak ni. Sini dia bagi penerangannya 3. Tapi bila rumusnya keluar 1. Okey, maksudnya awak boleh sentiasa manipulatekan dia punya rumus sesuai dengan maklumat yang awak ada. Okey, yang tu kita kena tengok dekat latihan. Dan baru boleh faham, betul tak? Okey, kemudiannya kalau awak perhatikan di muka surat sebelah. Okey, kalau buka surat sebelah, buka muka surat sebelah sekarang, okey, awak akan jumpa dengan something yang dikatakan sebagai mentahkikkan petua kosinus. Okey, kalau awak nak tahu, cikgu dapat tajuk ni waktu cikgu pergi bengkel KSSM tau. Masa mula dia keluarkan tentang silibus KSSM ni lah. Kena pula cikgu dapat tajuk mentahkikkan petua kosinus ni. So, apa step pertama yang kita orang buat adalah kita orang buka kamus Dewan Bahasa online untuk cari apakah maksud mentahkikkan itu. Sebab words dia sangat apa? KSSM sangat. Kan? Kita geng-geng KBSM kan? Manalah kita tahu nak pakai perkataan tahkik ni. Okey, so menurut kamus Dewan Bahasa, mentahkikkan ni maksudnya adalah mengesahkan. So jangan risaulah, sebenarnya dia hanya perkataan kita nak proven sahaja. Okey, dan apa yang dia nak provenkan kat sini, apa yang dia nak buktikan kat sini adalah dia nak kata petua kosinus ini applicable kepada semua jenis segitiga. Ingat tak masa kita belajar petua sinus? Okey, masa kita belajar petua sinus kan kita ada buat recap sikit kan. Bila dia melibatkan segitiga bersudut tegak, kita kata panjang sisi dia kita boleh pakai teori Pythagoras. Ingat? Okay, and then dia punya sudut kita boleh pakai sin, cos, tangent, sohkah, toa tu kan. Ingat tak? Okay, and then petua sinus ni kita kata dia hanya untuk segitiga yang bersudut tirus ataupun bersudut cakah. Bersudut tepat tak boleh pakai petua sinus. Tapi kosinus, bagi je lah apa jenis segitiga sekalipun, petua sinus applicable. Boleh dimanipulasikan untuk selesaikan masalah sisi ataupun sudut untuk suatu segitiga tu. Okey, so dia nak buktikan kat sini lah. Dia nak buktikan. Jadi apa yang dia kata, dia bagilah satu segitiga. Nampak tak? ABC segitiga bersudut tirus. Okey, ACD adalah segitiga bersudut tegak. So dia nak cari macam ni perkaitan lah sebenarnya. So dia kata, ni cikgu terangkan sikit lah. Cikgu yakin awak dah baca sebenarnya kan benda ni sebelum kita buat kelas. Baca tak? Siapa tak baca? Cantik hidung dia. Okey, so dia tanya, nampak soalan dia kat atas, adakah petua kosinus ni benar untuk semua jenis segitiga? So kita kena teroka. Okey, so dia suruh pertimbangkan dulu segitiga ABC. Okey, ABC. Jadi kita akan pakai teorem Pythagoras dalam segitiga ACD. Teorem Pythagoras ni dia kata B kuasa 2
adalah sama dengan H kuasa 2 tambah A tolak X kuasa 2. Itu teori Pythagoras. Okay, and then dia susun. Dia kembangkan A tolak X kuasa 2 ni, dia kembang. Dapat A kuasa 2 tolak 2AX tambah X kuasa 2. Okay, and then dia tagkan sebagai persamaan yang pertama. Lepas tu dia kata, guna teorem Pythagoras juga dalam segitiga ABD. ABD yang kat sini. Guna yang sama. Sebab bila kita bahagikan, tengok segitiga ABC, bila kita buat tengah dia, kita dapat dua segitiga yang bersudut tegak. Itulah. Okay, so dia suruh pakai teorem Pythagoras untuk ABD ni pula. So C kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tambah X kuasa 2. Okay. Then dia suruh gantikan yang nombor 2 ke dalam nombor 1. Nombor 2 ni kan H kuasa 2 kan. Jadi H kuasa 2 dalam persamaan yang pertama ni ganti dengan C kuasa 2 tolak X kuasa 2. So ganti. Dah ganti, dapatlah yang nombor 3 bila dimudahkan. Okey, so dia kata lagi dalam segitiga ABD, kalau nak cari cos B, okey, cos B duduk kat sini lah. Cos adalah kah, maksudnya adjacent perkan dengan hypotenuse. Sebab tu X perkan dengan C. Ini adalah dia punya adjacent, ni adalah dia punya hypotenuse. Okey. So jadilah X per C. So kalau nak susun X sahaja, awak akan dapat C sebab naik atas ni kan. Dinaikkan ke atas ini. So C darabkan dengan cos B. Jadi dia ganti balik X ni dalam persamaan yang ketiga. Nampak ni ada X. X ni dia ganti dengan C cos B. Dapatlah petua kosinus. Ni dah lengkap dah ni petua kosinus ni. Itu sahaja. Okey, ini bukanlah kaedah mendapatkan petua kosinus. Tapi ini adalah perkaitan macam mana kita nak relatekan segitiga bersudut tegak ni dengan petua kosinus. Itu sahaja. So benda tu je sebenarnya explanation yang cikgu perlu ceritakan dekat awak tentang petua kosinus. Panjang gila cakap. 12 minit kot dalam kelas, tak mampu 12 minit dah potok. Dah macam apa dah. Okey, so jom kita tengok latihan yang melibatkan petua kosinus. Okey, so jom kita tengok latih diri 9.5. Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 253 hingga 254. Banyak latih diri tu, 3 soalan. Dalam 3 soalan tu ada 3 lagi soalan, 3 lagi soalan. Total ada 7 kot. Okey. So sebagaimana cikgu telah lukis, jadi cikgu nak awak pun lukis lah ya. Let's make it fair and lovely for everyone. So awak lukis, cikgu pun lukis. Cikgu lukis, awak pun kena lukis. Lukislah kita bersama-sama. Okey, so dah siap lukis semua segitiga. Jadi sekarang kita akan cari nilai X bagi setiap segitiga yang diberikan ini. Okey, so kita pergi ke segitiga yang pertama. Dalam segitiga yang pertama, kita ada bucu E, F, G. Okey, kemudian X-nya berada di sini. X dia duduk kat sini. Okey, jadi macam mana caranya kita nak tulis rumus tanpa perlu kita refer kepada rumus tu? Caranya adalah okey, awak tengok sisi yang awak nak cari ni. Kemudian daripada sisi ini awak dapatkan dia punya sudut bertentangan. Ada. Okey, comel. And then toleh kanan, toleh kiri. Okey. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu dah siap. Terus aja masuk dalam rumus. X ini, sisi ini, awak jadikan dia kuasa 2. X kuasa 2. Okey. Tadi kita toleh kanan, toleh kiri kan? Okey, so yang kanan, okey, 5 bagikan kuasa 2. And then tambah yang kiri, kuasa 2 juga. 3 kuasa 2. Dah siap tambah, lepas tambah jumpa tolak. 2, kemudian tengok balik kanan. 5. Tengok balik kiri. 3. Okey. Kemudian tadi sisi di hadapan letakkan cos 45. Dia punya sudut. Sisi pula dia punya sudut. Dah siap. Boleh terus tekan kalkulator dan confirm dapat jawapan. Hui. Keluar bentuk gitu. Okey, so 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. And then tolak 2 dalam kurungan 5. And then dalam kurungan 3 dalam kurungan cos 45.
kita dapat 12.79. Ui, tak nampak. 12.79. Okey, tapi 12.79 ini adalah nilai X kuasa 2. So, kita salin je dulu 12.79. Jangan tekan AC. No. Kita tahu bila nak dapatkan X, okay, maksudnya kita kena buat punca kuasa. So, punca kuasakan terus jawapan. Kalau awak nak dapatkan jawapan akhir yang betul-betul sama. So, di sini ambil 4 angka bererti. 3.576 cm. cm sebab dia ukuran panjang, so unit dia adalah cm. Lantak P lah, dia panjang ke, dia berat ke, ambil je 4 angka bererti. Okey. So, ambil sebagai jawapan. Dah siap. Dan kita pergi ke soalan B. Cepat salin. Cikgu dah pergi B ni. Salin jawapan cikgu pun lambat Okey, B kita pakai color hijau. Okey, B cari nilai X. So, X di sini. First kena tengok apa? Tengok sudut bertentangan. Tak ada sudut bertentangan. Tak ada nilai. Tapi dia ada sudut pelengkap dia dekat sebelah. So, kita tahu bila sudut pelengkap ni campur dengan sudut bertentangan X, awak akan dapat separuh bulatan iaitu 180 darjah. So, macam mana nak cari sudut bertentangan dengan X? 180 darjah tolakkan dengan 55 darjah 13 minit. Okey, yang dia tulis ni adalah 55 darjah 13 minit. Okey, so macam mana nak kira? 180 tolak 55, nampak tak ini yang koma. Okey, tekan sekali dapat darjah. 13 tekan lagi sekali, kalkulator akan baca sebagai minit. And then sama dengan okey, dapat jawapan 124.78. Tak payah nak tukar balik jadi darjah minit. Tak payah, ambil je perpuluhannya. So, dapat jawapan dia 124.78 darjah. Itu adalah sudut yang bertentangan dengan X. 124.78 darjah. Okey, dah siap. Yang situ, baru siap yang situ. And then, tengok sisi kanan, tengok sisi kiri. Okey, dua-dua ada. Then, kita boleh masuk rumus. X yang kita nak cari ni, salin semula. X kuasa 2 sama dengan, tengok sisi kanan, 9 bagi kuasa 2 tambah, tengok sisi kiri, 12 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan. Ambil balik sisi kanan, 9. Ambil balik sisi kiri, 12. And then, salin cos sudut bertentangan 124.78 darjah. Gitu. Okey. Dan tekanlah kalkulator. Tekan kalkulator. 100 pula. 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Tolak 2 dalam kurungan 9. Dalam kurungan 12. Dalam kurungan cos 124.78. Tada! Dapat 348.21. Okey, salin je dulu. Itu adalah nilai X kuasa 2. 348.21. And then nak cari X, kita kena punca kuasa kan. So, punca kuasa terus tekan answer. Dapatlah jawapan yang sama macam belakang. Okey, so X kita sama dengan 18.66 cm. Ambil 4 angka bererti. Dah siap. Senang tak? Senang kan? Senang je. Ada cikgu tengok rumus? Tak ada. Cikgu terus saja kira. Masuk aja. Sebab senang. Soalan nombor 1. Lepas tu bukan soalan SPM. Memang senang macam tu kan. Tak adalah. Soalan SPM pun sebenarnya senang juga. And then penyiasatan segitiga ni, sinus, kosinus memang confirm keluar. Lukisan berambiguiti pun confirm dalam 10 markah tu juga. And then last kali, luas segitiga memang dalam 10 markah. Kiranya apa yang awak belajar dalam tajuk 9 ni, 4 subtopik tu, 4 tu 10 markah untuk kertas 2 SPM. Gitu lah. Pendek kata. Okey, so kita pergi ke soalan C. Dah habis salin Pergi ke soalan C. Ini adalah X kita. Okey, tengok sudut bertentangan. Ada. Okey, tengok sisi kanan. Ada.
Tengok sisi kiri. Ada. Okey, boleh pakai petul sinus. Salah. Petul kosinus. Salah sebut. Okey, so sisi yang kita nak X. Jadi X kuasa 2 sama dengan, tengok sisi kanan, 75. So kuasa 2. Tambah sisi kiri, 100 kuasa 2. Tolak 2 dalam kurungan. Ambil balik sisi kanan, 75. Ambil balik sisi kiri, 100. And then cos, ambil sudut yang bertentangan, 32. Okey, dah siap. Tekan ajo kalkulator. Okey, so 75 kuasa 2 tambah 100 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 75 dalam kurungan 100 dalam kurungan cos 32. Dapat 2904.28. Cikgu ambil sampai cikgu extend sehingga 2 titik perpuluhan sebab kalau tidak dia akan stop dekat betul-betul titik perpuluhan untuk 4 angka berarti. So ambil lah lebih sikit So X kuasa 2 kita adalah 2904.28 darjah. Dia cikgu asyik suka nak buh darjah je. Pelik cikgu ni. Cikgu pelik yang di sendiri. Okey, nak dapatkan X, maksudnya punca kuasa tekan answer. Terus dapat jawapan 53.89 meter. Meter sebab unit asal untuk sisi segitiga ni adalah meter. So jawapan kita meter jugalah. Kita follow 53.89 meter. Okey, dah siap. Okey, settle 3 soalan yang pertama. Soalan pertama tau. Ni yang kerjanya. Cek cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rajin pula cikgu nak mengira. Okey, so kita bergerak ke soalan yang kedua. Untuk soalan kedua, kalau tadi kita cari X. X tu dia adalah panjang sisi. Sekarang kita cari theta. Theta ni of course lah untuk sudut. Okey, jarang-jarang lah kita letak theta ni sebagai panjang sisi punya simbol kan. Sebenarnya theta ni adalah untuk sudut. Dan memang sudut kan. Okey, so jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, dia bagi kita segitiga bucu EFG. Okey, kemudian ketiga-tiga sisinya ada 20 cm, 15.7, 14 cm. Selalunya soalan macam ni yang lebih familiar tau dalam SPM berbanding dengan soalan nombor 1 tadi. Selalu dia bagi macam ni. Kalau macam soalan nombor 1 tu, kadang-kadang kita boleh pakai petul sinus. Ikut keperluan dan juga ikut apa yang kita dapat kan. Okey, so kita tengok macam mana nak shoot nilai theta. Tadi kita start dengan X, panjang sisi. Kita cari sudut bertentangan. Sekarang kita kena start dengan theta sebab kita nak cari theta kan. So kita start dengan theta. Jadi thetanya di sini. Cikgu tak naklah bulat theta. Theta tu dah bulat seketui dah Kan bulat kan, bulat-bulat pula kan. Okey, so theta, cari mula-mula panjang sisi yang bertentangan. Kenapa kena cari sisi bertentangan? Sebab sisi yang bertentangan ni kita nak tulis dulu kejap lagi. Okey, tengok sisi bertentangan, tengok sisi belah kanan, tengok sisi belah kiri. Semua cukup? Okey, jom jalan. So first kita akan ambil sisi yang bertentangan dengan theta. 15.7 kuasa 2 kan. Sama dengan ambil sisi kanan 14 kuasa 2 tambah ambil sisi kiri 20 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan sisi kanan 14, sisi kiri 20 and then dalam kurungan cos theta. Kali ni kita boh cos theta. Okey, sebab theta ni kita tak tahu berapa nilai dia kan. So kita boh cos theta sahaja. Okey, lepas tu macam mana kita nak selesaikan? Biasanya cikgu akan selesaikan yang nombor ni dulu. Yang dalam kurungan negatif 2 bla 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 ni, ini yang kemudian. Yang ni kita selesaikan. Okey, yang ni selesaikan senang je. Negatif pula 14 kuasa 2 dengan 20 kuasa 2 ni kita bawa terus ke kiri. Bila kita bawa ke kiri, dia akan jadi negatif. Maksudnya jalan kerja kita yang pertama adalah 15.7, okey, kuasa 2 tolak sebab bawa ke sini kan negatif kan. 14 kuasa 2 tolak lagi sebab yang ni pun bawa ke sini pun jadi negatif. So 20 kuasa 2.
dapat jawapan negatif 349.51. So tulis negatif 349.51 sama dengan, okey, and then kita selesaikan yang ni pula. Yang ni yang ni saja. Cos theta tinggal dulu. Kita selesai yang ni. So negatif 2 dalam kurungan 14 dalam kurungan 20. Okey. So kita dapat jawapan negatif 560. Negatif 560. And then dalam kurungan cos theta. Sebab ini belum selesai. Nampak tak? Cikgu dah simplekan dia. Okey, so kita nak tinggalkan cos theta je sekarang. Yang ni kita akan bawa ke sebelah. Sebab ni berdarab. Bila bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. So negatif 349.51 bahagi negatif 56 sifar. Dapat jawapan dia 0.6241 sama dengan, okey, cos theta. Ini kisah dia sama macam tadi. Kita tulis tapi jangan padam yang dekat kalkulator. Sebab kalau kita nak cek theta, maksudnya kita akan tekan shift cos and then masuk jawapan sama dengan dapatlah nilai theta kita. Okey, so theta sama dengan 51.38 darjah. Ni baru nak keluar darjah. Tadi belum waktu nak keluar darjah lagi, cikgu dah keluarkan dulu Okey, so ni jawapan last. Nampak tak? Nampak tak? Teknik dia sama je. Okey, apa yang kita nak cari? Cari kawan yang bertentangan dengan dia dulu. Kemudian tengok kanan, tengok kiri, masukkan. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B. Soalan B. Theta duduk dekat sini. Okey, so dah jumpa theta. Oh, wah. Marah. Okey, dah jumpa theta. Nak ambil marker sebenarnya. Okey, jumpa theta. Ambil sisi yang bertentangan. Tengok sisi kanan. Tengok sisi kiri. Cikgu kata ni kanan sebab awak mengandaikan awak berada di theta ni. So, kanan dia adalah 10.8. Kiri dia adalah 12 cm. Okey, so sisi di hadapan yang bertentangan. Ambil dulu. 7 kuasa 2 sama dengan, okey, belah kanan 10.8 kuasa 2 tambah belah kiri 12 kuasa 2. Tolak 2 dalam kurungan, ambil sisi kanan 10.8 dalam kurungan, ambil sisi kiri 12, ambil cos theta. Okey, sebab theta tidak diketahui. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu ajar tadi? 2 yang di hadapan ni bawa ke kiri. So dia akan jadi 7 kuasa 2 tolak 10.8 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Dapatlah jawapan dia negatif 211.64. So salin. Sama dengan, lepas tu nak buat yang mana? Buat yang ni. Daripada negatif ni sampai sebelum cos. So negatif 2. Negatif 2 dalam kurungan 10.8 dalam kurungan 12. So dapat negatif 259.2. Okey, so negatif 259.2 dalam kurungan cos theta. Pasti macam mana nak bawa? Nak tinggalkan cos theta je. Bahagikan. Okey, so negatif. Sebab kita panggil negatif tau. So make sure sebelum tekan negatif tu, tekan on dulu. Sebab selalunya kalau jawapan kita dah negatif kan, macam ni kan, jawapan dah negatif. And then awak nak buat jalan kerja yang lain sebenarnya. Tapi yang kerja yang lain tu pun ada negatif juga depan dia. So awak terus tekan negatif. Apa yang awak buat adalah awak tolakkan jawapan tu dengan negatif yang baru. Automatik salah. Okay, so careful lah bila nak buat negatif ni, on kan balik. Okay, so negatif 211.64 bahagi negatif 259.2 dapat 0.8165. Ambil 4 angka bererti, jangan tekan AC, jangan tekan on. Kata tekak tiba-tiba 8165 sama dengan cos theta. Okey, so macam mana nak cek theta? Shift cos answer. Dapat jawapan dia 35.26. Tak kisahlah theta duduk kanan ke duduk kiri ke. Okey, dua-dua boleh. Yang penting dapat jawapan sudutnya betul. Okey, so soalan last. Harap-harap muat lah. Tak betul lah atas ni. Okey, soalan C. Macam tadi kak, theta duduk luar. Tadi duduk luar ke? Oh, tadi tak duduk luar. Tadi soalan B yang sudut yang diberi tu kat luar Okey, so ni theta duduk luar.
Theta duduk luar. Okey, macam mana awak nak selesaikan theta ni? Awak cek yang duduk dalam dulu. Okey, cek yang duduk dalam dulu. Okey, so kita tanda yang dekat dalam ni. Uish, kenapa pakai pen merah ni? Marah betul. Kita tanda yang kat dalam ni. Sebab luar ni theta, dalam ni kita buhlah alpha. Okey, kita buah alpha. So, pendek cerita. Okey, kalau kita dapat alpha ni, and then kita buat 180 tolak nilai alpha, kita akan dapat theta. Itulah kita punya jalan kira lah sekarang. So, kita nak cari alpha. Cari alpha. Okey, jadi macam biasa, tengok sisi yang bertentangan. Tengok sisi kanan, tengok sisi kiri. Okey, yang bertentangannya 10. So, terus tulis dulu yang tu. 10 kuasa 2 sama dengan, okey, yang belah kanan 6 kuasa 2 tambah belah kiri 9 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan, ambil kanan 6, ambil kiri 9, and then cos apa? Theta. Salah, cos alpha. Okey, sebab kita nak cari nilai sudut kat alpha ni dulu. Okey, so ngulang balik step yang sama. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Okey, sebab 6 kuasa 2 dengan 9 kuasa 2 ni bawa ke kiri kan. So, kita tolakkan dia, dapat negatif 17. Okey, so tulis negatif 17 sama dengan, ambil yang ni. Negatif 2 darab 6 darab 9. Dapat berapa? Negatif 108. So, tulis negatif 108 dalam kurungan cos theta, cos alpha. Okey, lepas tu bawa ke sebelah, kena bahagikan Negatif 17 bagi negatif 108 dapat 0.1574. So, salin 0.1574 sama dengan cos alpha. Okey, jangan padam sebab kita nak pakai balik. Nak dapatkan alpha, shift cos answer 80.94. Itu baru alpha tau. So, alpha sama dengan 80.94 darjah. So, kita dah setuju tadi nak cari theta 180 tolak alpha. Okay, jadi kesimpulannya theta sama dengan 180 tolak alpha adalah 80.94. Okey, so 180 tolak answer. Dapat jawapan dia 99.06. 99.06 darjah theta. So, siap. Dah siap soalan C. Dah siap dah 2 soalan. Cepatnya siap. Siap dah. Tak muat nak bagi satu frame. Okey dah Kita pergi soalan last. Okey, soalan last. Seronoknya soalan last. Tapi tengok soalan je terasa tak seronok. So, tiba-tiba di sisi 4. Okey, tak apa. Walaupun di sisi 4 dia tulis je situ sisi 4. Sisi 4. Okey, tapi sebenarnya ada 2 segitiga dalam tu. Okey. So, jangan gelabah sangatlah. Okey, soalan. Dia suruh cari sudut PQR. Okey, sudut PQR ini adalah main questions dia. PQR sambil bucu tengah. Jadi, sudutnya adalah sudut Q. Ini yang dia nak tahu. Sudutnya berapa. So, kita tanda dia sebagai theta. Sebab kita pun tak tahu. Okey, nak cari PQR, macam cikgu kata tadi, dia start dengan sudut kan. Maksudnya awak kena cari sisi bertentangan. Tapi, nilai sisi dia tak ada. Bila tak ada, apa yang awak nak buat? Macam mana? Tengok yang lagi satu. Kita tengok kawan yang sebelah ni, segitiga yang besar ni, boleh tak dia tolong untuk dapatkan nilai sisi untuk PR? Okey, so kita tengok dekat sini, kalau lah PR ni tak diketahui kan, PR ni yang kita nak cari. Okey, kita tengok sudut bertentangan ada tak? Ada. Sisi kanan ada. Sisi kiri ada. Cun. So, maksudnya kita boleh cari PR. Bila PR yang kita nak cari, so kita akan start dengan PR kuasa 2. Sama dengan sisi kanan 12.5 kuasa 2 tambah sisi kiri 9 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan. Tengok kanan 12.5, tengok kiri 9, and then dalam kurungan cos, ambil nilai cos 42.3. Masuk tak frame? Okey, kalkulator. Cikgu paling suka kalau yang macam ni. Sebab boleh terus tekan je kalkulator. Tak ada masalah. Okey.
12.5 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 12.5 dalam kurungan 9 dalam kurungan cos 42.3. Tekan kalkulator cepat. Dapat berapa? 70.83. Okey, itu adalah PR kuasa 2 sama dengan 70.83. Kita nak PR sahaja. So kita kena searchkan answer. Baru dapat jawapan PR. Okey, so kita dapat PR. PR sama dengan 8.416. Ambil 4 angka berarti cm. Tak siap lagi. Baru siap satu step. Okey, so sekarang kita dah ada nilai untuk PR. PR kita adalah 8.416 cm. So nak cari theta kena ada dia punya panjang sisi pertentangan kan? Dah ada. Okey, so dah boleh cari theta. And then tengok sisi kanan ada tak? Oh, ada. Sisi kiri ada. Okey, comel. Sudah bercek theta. Okey, kita start dengan sisi yang bertentangan. 8.416 kuasa 2 sama dengan sisi kanan 8.7 kuasa 2 tambah sisi kiri 5 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan. Okey, sisi kanan 8.7, sisi kiri 5. And then theta sendiri Tara tahu. So cos theta. Macam tu. Okey, macam mana nak selesai kalau macam ni? 8.7 kuasa 2 dengan 5 kuasa 2 bawa ke kiri. Okey, so kita ada 416 kuasa 2. Okey, tolakkan dengan 8.7 kuasa 2 tolakkan dengan 5 kuasa 2. So dapat jawapan negatif 29.86. Negatif 29.86 sama dengan, okey, selesaikan yang ni pula. So negatif 2 dalam kurungan 8.7 dalam kurungan 5 dapat negatif 87. So negatif 87 cos theta. So macam mana nak cari cos theta sahaja? Negatif 87 bawa sebelah. Okey, negatif 29.86 bahagi negatif 87. So kita akan dapat jawapan dia 0.3432. 0.3432. Tapi ini adalah cos theta. Nak cek theta maksudnya shift cos answer. Dapatlah theta sama dengan 69.9. 3. Ye dah siap. Siapa dah siap? Siapa yang siap sama-sama dengan cikgu? Siapa rasa cikgu laju? Cikgu harap tak laju lah ya. Penat agak ni, lenguh agak mulut ni. Kan cakap perlahan kan, ngantuk. Tu buat ke arah tengah hari kan. Okey, so dah habis dah sebenarnya petua kosinus, tak ada apa dah. Soalan yang lepas ni latih diri 9.6 tu adalah menyelesaikan masalah berdasarkan petua kosinus. Okay, yang tu bolehlah kita skip kalau rajin cikgu buat video. Kalau cikgu tak rajin kita skip dulu. Kita nak kejar syllabus kan. Okay, so lepas habis petua kosinus ni dan awak akan terus belajar yang last sekali iaitu luas segitiga. Okay, nampak macam pernah dengar luas segitiga ni, baru jumpa hari tu geometri koordinat kan. Ni yang lain. Ni yang lain. Kali ni kita pakai sudut. Nanti cikgu ajar macam mana ya. Okay, so cikgu rasa dah habis dah. Tak ada apa dah pun. Kalau tak faham boleh direct WhatsApp cikgu. Okay, ada nombor cikgu. Kalau yang student-student yang kat luar tu yang nak kenal-kenal kan, jangan kenal-kenal saja, tanyalah soalan. Okay, so boleh tengok kat description cikgu ada tinggalkan cikgu punya number WhatsApp. So boleh WhatsApp dekat situ. Okay, untuk student 4A, jangan lupa lepas habis je kelas ni, tolong snap jawapan awak dan send secara personal. Okay? So itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi next week untuk tajuk luas segitiga. So kita akan naik sekolah dah settle bab 9. Okay? So itu sahaja. Terima kasih.